Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah bina'matihi tatimmu salihat. Nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ففهمناها سليمان وكلما آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود والجبال سبحنا وطلقنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وفضل برحمتك يا رب الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين وحفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan nikmatnya. Mudah-mudahan kita sentiasa di dalam hidayah Allah, rahmat Allah, dan sentiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man صلى أربعا قبل ظهر غفر له ذنوبه يومه ذلك. Artinya, barang siapa sembahyang 4 rakaat dahulu daripada zuhur, nescaya diampun dosanya barang siapa pada harinya itu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan barang siapa sembahyang 4 rakaat dahulu daripada zuhur, nescaya diampun dosanya Allah pada harinya itu. Setelah itu maka sembahyang fardu zuhur serta iman. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi ini apa yang dinakal oleh Syekh Abdul Samad Al-Albani. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Ummul Habibah, yang mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sembahyang 4 rakaat, ini yang sudah kebiasaan, iaitu kebiasaan kita selalu buat, iaitu 4 rakaat sebelum zuhur, sebelum fardu zuhur tu. Orang panggil qabliyah sebelum zuhur tu 4 rakaat. Maka fadilatnya nescaya diampun dosanya barang siapa pada hari itu. Allah Subhanahu wa taala akan ampun dosa orang yang sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur. Selalu melazimi, itu lebih afdal. Orang ni sembahyang qabliyah zuhur 2 rakaat, orang ni 4 rakaat, maka fadilatnya lebih orang istiqamah. Itu di antaranya. Tetapi di sana ada perbahasan ulama juga. Seperti mana disebut oleh para ulama, sekali-sekala kita nak sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur, itu juga lebih afdal. Tapi ada sebahagian ulama menyatakan istiqamah itu lebih afdal, 2 rakaat sebelum zuhur tu. Melazimi istiqamah itu walaupun sedikit, sesuatu amal seperti berpandukan sebuah hadis Nabi SAW, ahabballah azza wa jalla li ahadikum, Allah Ta'ala kasih pada seseorang itu, iaitu sedikit amal tetapi secara istiqamah, itu lebih dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini fadilat orang yang sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur, Allah Ta'ala akan ampun dosanya pada hari itu juga. Dalam hadis lain, siapa yang sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur ni, sebelum fardu zuhur itu, maka mereka akan minta ampun kepada Allah supaya ampun dosa
pada hari itu juga. Pada hari itu sekali itu malaikat minta ampun. Itu dalam hadis yang lain. Dan musannif menyatakan juga setelah itu sembahyang fardu zuhur serta iman. Kalau ada masa, ada kesempatan, sembahyang zuhur bersama iman itu lebih afdal. Itu di antaranya. Sebab 4 rakaat kita boleh buat, maka sembahyang berjemaah dengan iman maka lebih-lebih lagi lah. Itu di antaranya. Orang ni nak buat 4 rakaat sebelum zuhur, dan masa-masa dia fikir pula nak sembahyang berjemaah dengan iman, maka kata ulama sembahyang berjemaah dengan iman pada waktu zuhur itu lebih afdal. Itu di antaranya, kerana diri fadilat sembahyang berjemaah itu mengatasi segalanya. Itu disebut oleh para ulama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Kemudian maka sembahyang engkau 4 rakaat kemudian daripada zuhur, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala 4 raka'atin qabla zuhri wa 4 ba'daha harramallahu 'alan nar. Barang siapa memeliharakan atas sembahyang 4 rakaat dahulu daripada zuhur, qabla zuhur, dan 4 rakaat kemudian daripadanya zuhur, nescaya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan jasadnya barang siapa itu atas api neraka. Jadi ini kelebihan orang yang sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur, yakni ba'da zuhur dia buat 4 rakaat, maka jawapannya nescaya Allah Taala haramkan akan jasadnya daripada api neraka. Itu di antaranya haramallah. Ini adalah kesungguhan. Rasulullah menyatakan bila sebut haram, di situ pasti Allah Subhanahu wa taala akan beri ganjaran kepada mereka, iaitu orang yang sembahyang 4 rakaat. Dia 4 rakaat sebelum zuhur, sebelum fardu zuhur, dan 4 rakaat selepas fardu zuhur. Itu di antaranya. Ini fadilat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antaranya fadilat. Maka kita boleh balik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca sebelum ini. Rasulullah yang mana Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, Rasulullah adalah dia apabila meninggal ibadah di waktu malam, maka dia akan menambah waktu ibadah di waktu siang. Maksudnya kalau waktu malam kita kurang buat ibadah di waktu malam, maka kita boleh tambah di waktu siang. Itu disebut oleh para ulama dan nakal daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kita pernah baca pada pagi, iaitu Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah dia meninggal ibadah kalau dia lupa pada waktu malam, dia akan menambah iaitu tinsa raka'ataini asyarah, dia akan menambah 12 rakaat pada siang hari. Itu di antaranya. Maka pilihlah, ada masalah. Itu di antaranya. Dan ada sebahagian ulama juga menyatakan iaitu zalillah sayalamun, buatlah ibadah apapun, yang penting iaitu kerana ibadah itu bermacam-macam. Ini kalau ni sebuah ibadah sembahyang. Kalau kita tak lihat ibadah lain, kita lihat ibadah sembahyang, buat ibadah lain. Banyak lagi itu di antara disebut oleh para ulama. Cuma ini kelebihan orang yang sembahyang 4 rakaat dahulu daripada zuhur, fardu zuhur, dan 4 rakaat selepas daripada zuhur. Jawapannya haramallahu 'alan nar. Allah Taala haramkan jasadnya. Ini kelebihan besar ni. Siapa yang sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, itu di antaranya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Tapi disebut juga oleh para ulama, jangan melewatkan zuhur lah. Contohnya dia bangun zuhur tu lewat dah. Waktu zuhur ni waktu muasian lewat dah. Dia bajet dia tidur tu dapat pukul 3 dia bangun. Bila pukul 3 bangun,
dia nak sembahyang, kau boleh zuhur 4 rakaat dulu. Maka kata ulama tidak sayugia kerana melewatkan fardu zuhur itu tidak sayugia. Itu di antaranya. Macam orang sembahyang bangun subuh lah, subuh dia hampir-hampir nak jadi subuh gajah dah, dan tiba-tiba dia bahang lagi sembahyang sunat fajar itu. Maka jangan melewatkan sembahyang fardu, kerana sembahyang fardu itu lebih utama. Itu di antara disebut oleh para ulama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Syahdanun, yakni tambahan kata syahdanun, tambahan kata yang mana musannif dia buat sembahyang, maka dia buat lagi taklain sikit, yang mana syahdanun dengan makna tambahan kata apa? Jangan engkau masyhurkan kemudian daripada sembahyang zuhur itu hingga asar, melainkan dengan belajar ilmu yang bermanfaat pada agamamu, atau menolong akan orang yang muslim atas berbuat taat, ataupun menolong atas yang mubah, seperti kamu berkhidmat kepada fuqaha yang salihin, berkhidmat kepada ulama ahli tasawuf, berkhidmat kepada guru kita, dan seperti berkhidmat kepada yang lain daripada mereka itu, iaitu segala tu, iaitu segala orang Islam. Dan masyhur engkau dengan membaca Quran, dan masyhur engkau dengan berusaha mencarikan belanjamu yang menolong denganmu atas agamamu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Syahdanun, kata Syekh Abdul Samad Falimbani, jangan engkau masyhurkan. Kalau kita tidak ada kerja lain, tak sibuk tak ke mana-mana, jangan sibuk, jangan kita mensia-siakan waktu kita itu hingga sampai asar itu, melainkan ilmu yang bermanfaat, belajar ilmu yang manfaat. Ini ada sebut dah sebelum ni. Dan begitu juga menolong akan orang muslim berbuat taat, dan menolong yang mubah, dan begitu juga berkhidmat kepada fuqaha, berkhidmat kepada alim ulama ahli tasawuf, dan begitu juga berkhidmat kepada guru para alim ulama, seperti berkhidmat kepada yang lain daripada mereka itu. Jadi hanin ada dah disebut di belakang sebelum ni, yang mana musannif ni Syekh Abdul Samad ni dia sebut sekali lagi kerana tak membiarkan, iaitu kata guru saya sendiri, iaitu dia menyatakan bahawasanya musannif Syekh Abdul Samad Falimbani disebut sekali lagi ni kerana tak masyhurkan. Sebab lebih lagi waktu zaman sekarang ni, waktu sangat pendek, masa begitu cepat, jadi sia-sia kalau kita mensia-siakan waktu. Tetapi kalau kita ada waktu dah bermanfaat untuk agama kita, untuk sesama Islam kita, maka itu tak ada masalah. Hak yang dilarangnya kita membiarkan waktu itu. Sebab sabit juga dalam sebuah hadis Nabi SAW, Rasulullah menyatakan akan timbul suatu zaman, masa begitu cepat, manusia dengan Allah semakin jauh, tetapi dengan urusan dunia, urusan makhluk semakin dekat, kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kata berjaga-jagalah ta'ammukum, berjaga-jagalah kamu, kata Rasulullah SAW. Itu di antaranya. Jadi Syekh Abdul Samad ni Falimbani ni disebut gini supaya kita berhati-hati. Lebih lagi zaman sekarang ni, masa begitu cepat. Itu di antaranya. Maknanya sekurangnya ada amal soleh yang kita buat, lebih lagi secara istiqamah. Itu di antaranya. Dakilah bentuk amal sekali, amal ibadah sekalipun, sama ada secara umum ataupun cara berjemaah ataupun cara persendirian khususiyah, maka itu lebih afdal. Itu di antaranya, supaya ia tidak membuangkan masa kita. Itu di antaranya. Atau masyhur engkau dengan membaca Al-Quran, ataupun tak sibuk tak ke mana baca Al-Quran, atau masyhur engkau dengan berusaha mencari belanjamu yang menolongmu dengan belanja atas agamamu, ataupun kita berusaha mencari belanja untuk
agama itu sendiri, agama kita. Itu di antara disebut oleh musannif Syekh Abdul Samad Al-Limbani. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Maka apabila masuk waktu asar, maka sembahyang engkau 4 rakaat dahulu daripada sembahyang fardu asar, iaitu sunat muakkad ahli sufi, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu 'abdan shalla arba'an qabla 'asri, artinya memberi rahmat Allah Ta'ala akan hamba-Nya yang Allah yang sembahyang 4 rakaat dahulu daripada sembahyang fardu asar. Ini kelebihan orang sembahyang sunat fardu asar pula ni. Maknanya kalau tengok ni sebuah itu fadilatnya lebih besar. Iaitu sebab itulah Rasulullah sebut lagi dalam di bawah tu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla al-'asri arba'an harramallahu 'alan nar. Barang siapa sembahyang 4 rakaat dahulu daripada sembahyang asar, nescaya diharamkan Allah Ta'ala akan jasadnya barang siapa atas api neraka. Jadi ni kelebihan jugalah. Maknanya siapa yang sembahyang sunat sebelum asar itu, sebelum fardu asar 4 rakaat, dia sembahyang 4 rakaat itu lebih afdal 4 rakaat. Maknanya kalau kita tak boleh nak buat hak sebelum zuhur, hak tadi sebelum zuhur 4 rakaat, pelepas zuhur 4 rakaat, kita boleh buat hak ni 4 rakaat sebelum asar. Ini masuk juga kata-kata Nabi SAW, haramahullah, Allah Ta'ala haram jasadnya. Ini kelebihan dia, kelebihan orang sembahyang ni. Itu di antaranya. Tapi ada sebahagian ulama juga menyatakan iaitu mestilah kita melazimi. Kalau boleh kita melazimi, itu lebih baik. Istiqamah itu. Ni buat 2 rakaat madaidah. Tapi hak ni 4 rakaat sekali-sekala buat, kali-kali tak buat. Itu di antaranya, itu tidak saya kira. Tetapi di sebahagian ulama juga menyatakan seperti mana Imam Ibn Hajar, dia menyatakan kalau kita nak ambil fadilat ini, boleh juga fadilat. Itu Allah Ta'ala haramkan jasadnya daripada api neraka. Sebab kita nak fadilat, fadilat takrib dengan Allah, itu lebih penting. Itu di antaranya. Kalau nak ajar nafsu ni sebagai nafsu liar, maka kita kena ingat azab Allah. Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala sebut dah bahawasanya dalam kita sembahyang ni, kita kena ada iaitu kena ada perkara, kena ada niat azam kita nak menjunjung perintah Allah dan nak mentakribkan Allah. Itu lebih afdal. Nak jadi kasih Allah, itu lebih afdal. Tetapi kalau kita berasa malah, bukan kita, tapi nafsu yang ada pada kita berasa malah, godaan nafsu aqab, nafsu itu liar, maka kita boleh ingat azab Allah. Itu di antaranya. Ataupun ingat fadilat pahala besar yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu peringkat orang awam. Peringkat kita orang awam, kita kena ingat begitu. Betul fadilat ni besar ni. Kita pun kerjakan. Ni kalau kita tinggal ni, contohnya kita tinggal yang wajib, seksa Allah sangat besar ni. Kalau aku buat yang sunat ni, fadilat pahala yang besar. Itu syariat. Ada pun orang ahli, orang yang sampai ke hadratillah, orang yang wali-waliullah, kekasih Allah, mereka ini mereka tak berseksa Allah, mereka tak takut seksa Allah. Bila ditanya kepada mereka, kenapa kamu tak iaitu tak takut seksa Allah, dia kata seksa Allah itu adalah makhluk, aku nak Allah. Sebab itulah bila ditanya kepada Syekh Qadir Jalani, sebab apa kamu berbuat ibadah kepada Allah, mereka menyatakan kerana aku menjadi kekasih Allah. Bila ditanya kepada apa lagi, iaitu bahagian adahan, wahai Syekh, kenapa kamu berbuat ibadah kepada Allah, dia menyatakan Allah menjadi kekasih aku juga menjadi kekasih Allah. Bila ditanya juga kepada Rabi'atul Adawiyah, seorang waliullah juga, kenapa kamu buat ibadah sunat begitu banyak kepada Allah, dia menyatakan aku ini milik Allah, Allah juga milik aku,
Allah lah segala-galanya. Itu orang-orang yang makam tinggi. Jadi kita juga boleh begitu juga. Naik maknanya kita buat ibadah mestilah kita kena ajar juga sekali-sekala buat ibadah untuk Allah. Sebab itulah orang sufi menyatakan, dalam kitab Hikam pun ada perbahasan, dalam kitab Daun Munafir pun ada, Allah Ta'ala buat kita ataupun kita buat sesuatu robot. Kita buat bentuk robot begitu, boleh gerak kan. Tiba-tiba robot itu minta dengan kita, minta sesuatu kebaikan daripada kita. Apa yang kita kata? Kita akan marah dia, misal kata. Tapi Allah tidak begitu. Jadi seolah-olah kata ulama sufi begitulah. Sebab tu mereka itu buat ibadah bulat tasritul mutlaqan billah. Mereka buat ibadah ni betul-betul kerana Allah. Itu di antaranya. Mereka tidak takut azab Allah kerana azab Allah itu makhluk. Ini kalau kita bercakap soal dalam kitab Hikam lah. Itu di antaranya. Jadi kita ni bila kita buat ibadah pada Allah, yang penting sekali kata ulama lillah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita buat sembahyang sebelum zuhur asar ni dengan sedengit Allah Taala beri fadilah, Allah Taala akan haramkan jasadnya. Itu sampai tahap tu ulama iaitu orang soleh terdahulu, mereka ni takut tipu daya. Takut nafsu menipu daya ataupun syaitan menipu daya lagi, itu di antaranya. Tapi kalau hak begini tak boleh sembang kedai kopi. Kedai kopi kita tak boleh sembang. Kita orang kawan ni baru rajin buat ibadah begini, kita pun tanya dia, awak rajin buat ibadah ni sebab apa? Dia kata sebab fadilah besar, sebab saya takut azab Allah. Tak betul begitu awak bercakap. Awak bercakap gitu tak betul. Hak sebenarnya kita buat ibadah mesti nak Allah. Itu tak boleh lah cakap hakikat begitu. Nampak babi duk nitah. Tu babi Allah Ta'ala jadi tu. Tak boleh. Betul hakikatnya Allah Ta'ala jadi babi. Tapi tak boleh percakapan begitu pada zahiriyah. Ada percakapan yang boleh kita bercakap di zahir, ada percakapan yang kita boleh cakap di maqam ilmu saja. Di maqam yang lain tak boleh. Maka begitu juga untuk kita menggalakkan kepada orang tu rajin ibadah, kita cerita haram Allah Ta'ala haram jasad dia. Dan ini janji Allah kepada orang-orang yang selalu mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu di antaranya. Jadi tengok keadaan lah. Kalau kita berasa bahawasanya nak menjadi kekasih Allah, maka kita buat ibadah ni, kita tahu dah fadilah dia begini, maka kita buat ibadah sebenarnya nak mentakribkan kita dengan Allah, semakin nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Itu di antaranya kita panggil semakin naik makam. Bukan maknanya dari dulu sampai sekarang buat ibadah begitu semua. Orang kata buat apa, buat ibadah, saya takut azab Allah. Sedangkan kita mengaji lama dah. Kita buat banyak dah, kita buat ibadah. Kita kalau mereka orang luar, orang yang dah mengaji tu, ilmu tu lain lah. Tu mereka tu sepatutnya mereka kena tahu azab Allah begini, ganjaran fadilahnya. Boleh kita cerita fadilahnya begini-begini. Adapun kita maqam ahli ilmu, kita selalu mendengar ilmu sama, kalau Allah kalau Rasul sama, maka hak pertama sekali, yang niat yang pertama sekali kita nak menjunjung perintah Allah, nak mendekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya disebut oleh para ulama, itu di antaranya dibahas oleh para ulama-ulama ahli tasawuf, itu di antaranya. Sebab kalau kita tak niat pun memang fadilatnya akan dapat. Itu di antaranya. Itu di antaranya. Macam orang sembahyang tahajud lah. Macam orang sembahyang sunat subuh. Sunat subuh. Saya sembahyang sunat subuh ni sebab nak dalam perlindungan Allah. Jadi kita tak niat pun dapat dah. Sebab orang yang selalu sembahyang sunat fajar ini, iaitu orang dalam zimmatullah, dalam pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara yang disebut oleh para ulama. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan sayugianya jangan engkau tinggalkan akan yang demikian itu, supaya dapat engkau akan rahmat Allah, rahmat yang didoa oleh Rasulullah SAW bagi orang yang mengerjakan yang demikian itu. Jadi kalau boleh, sayugia kata tuan kitab ni Syekh Abdul Somad Falimbani, sayugia kita ni kalau boleh jangan tinggallah. Tengok Syekh Abdul Somad Falimbani cerita begitu pada kita. Alhamdulillah, saya pun dapat manfaat, ahli Jumaah pun dapat manfaat.
Kalau kita nak harap tu tak boleh. Macam saya tak pandai, tapi oleh kerana kita tengok baca kitab ni, kita tengok kitab ni hak ulama buat, alhamdulillah manfaat dapat juga oleh kita. Ni kalau orang jenis tak mau pakai ulama, namanya Al-Quran hadis saja, nak tinggal ulama, mana fadilatnya? Mana fadilatnya kita nak tahu ulama bahas, ulama hadis bahas begini. Ini nak mari Al-Quran hadis seru. Para ulama nak tinggal, tak mau ambil, hatta nak tinggal mazhab, tak mau ikut mazhab. Ini suatu fahaman yang mengelirukan juga, na'udzubillah min zalik. Jadi sebab itulah apa yang disebut oleh Syekh Abdul Somad Al-Albani ini, dia kata kalau boleh sayugianya, semolehnya, jangan tinggal demikian itu. Kalau kita apalah, kalau kita ada waktu lapang, tak sibuk apa, buatlah 4 rakaat pun. Itu di antaranya sebagai nak mendidik, nak mengajar. Itu di antaranya. Maknanya kita buat ibadah begitu lama, tapi kadang-kadangnya tak buat hak fadilat begini. Kalau boleh, hak tak buat, alhamdulillah. Hak jarang-jarang buat tu, melazimi semua. Tak boleh secara istiqamah, tetap buat juga. Ada masa buang. Apa tu di antaranya. Kita boleh balik pada Imam Nawawi. Imam Nawawi menyatakan, hak mana kita buat ibadah, semakin banyak kita buat ibadah, semakin kita dekat dengan Allah. Kalau kita nak guna secara istiqamah, betul juga hak disebut oleh para ulama hadis, istiqamah itu lebih baik walaupun sedikit, betul. Tapi kita kadang-kadangnya kita nak meningkatkan. Kadang-kadang kita nak buat tu, kadang-kadang kita ada urusan lain, sibuk begini, nak buat kerja ni dan sebagainya. Maka kalau kita ada masa, boleh celah-celah juga buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia macam sembahyang tasbih lah. Sembahyang tasbih gitu juga fadilatnya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah Rasulullah beri gambaran situ dah. Kalau kita berbahadis Nabi SAW begitu panjang, yang mana Rasulullah menyatakan sedikit amal ibadah lebih baik dikasih oleh Allah. Maka begitu juga kalau kita tengok ibadah sembahyang tasbih, Rasulullah tengok fadilat itu cukup besar. Rasulullah kata kamu tak boleh tiap-tiap seminggu, tiap-tiap hari kamu buat seminggu, kalau seminggu, tiap-tiap bulan, kalau tiap-tiap bulan buat setahun sekali. Kalau kamu dah buat setahun sekali, buatlah seumur hidup sembahyang tasbih. Itu nak menunjukkan Rasulullah nak suruh kita ni ambil juga fadilat, kelebihan diri kita sembahyang itu. Maka begitu juga sembahyang ini kelebihan dia. Itu di antara kita tengok jugalah, kalau waktu malam kita kurang buat ibadah, kita sibukkan dengan ibadah gini. Tak mau ibadah ni dengan lisan. Yang penting sekali balik kepada takrib dengan Allah, nak mendekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah ribut, marilah bala apa sekalipun, insya-Allah kalau kita sentiasa di dalam ketaatan pada Allah, takrib dengan Allah, lalu ditakdirkan Allah kita mati, maka mati kita adalah mati syahid. Kerana kita memperjuangkan ibadah kepada Allah, kerana kita memperjuangkan nafsu kita daripada perkara-perkara yang mensia-siakan untuk kembali pada Allah, itulah syahid. Kalau kita mati syahid. Itu disebut oleh Rasulullah SAW. Itu di antaranya. Maka apabila selesai engkau daripada sembahyang fardhu asar itu, maka jangan engkau masyhur menaikkan dengan seumpama yang dahulu, yakni hendaklah engkau kerjakan kemudian daripada sembahyang asar itu. Maka apabila selesai engkau daripada sembahyang, jadi kita putus itu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini menjadi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membimbing kita, sentiasa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melindungi kita dari segala bentuk bala bencana. Mudah-mudahan kita berdoa juga kepada saudara kita yang mana yang ditimpa banjir dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada mereka dan memberi pertolongan kepada mereka, insya-Allah. Itu di antaranya. Jadi sekali itu dulu pada pagi ini. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fil hamdi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a, qalban khashi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.